Okey, kasih on. On. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ada gema lah. Cakap sini sana, ke sini ke sana, ke sini sana. Tak ada bunyi balik, itu yang cakap. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sambung kitab malam ni, kitab Misbahul Munir dulu, kemudian baru Kifayatul Muhtadi. Misbahul Munir muka surat 37 Rumi tu. Jawi muka surat ni. 16. Jawi muka surat 16, Rumi muka surat 37. Perbahasan tentang bakok. Bakok kita dah bahas separuh dah bab bakok, sikit. Hari ni insya-Allah kita habiskan. Yang mana kita cuba baca sekali lah. Kita undur sikit balik, undur balik. Kita dah bahas dah ni, tapi kita tak nak bahas panjang dah. Sebab kita telah bahas agak panjang lebar sebelum ni berkaitan dengan bakok. Kita nak sambung yang dalil je. Cuma sebab kita nak mula balik, nak setelah seminggu ni, setelah 2 minggu. 2 minggu rasanya. 2 minggu ke 3 minggu? 3 minggu. 3 minggu baru tadi. Jadi kita ulang baca je. Baqaq. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Huraian sifat yang ketiga, baqaq artinya kekal. Wajib pada syarak pula. Wajib pada syarak. Yang dobik tu boleh tengok balik. Betul tak dobik dia kan? Wajib pada syarak. Dengan maksud, kalau tak buat berdosa. Syarak, wajib syarak, tak buat berdosa kan? Buat dapat pahala. Okay, wajib pada syarak, tak buat berdosa. Ataupun tak belajar berdosa. Kalau tak pegang berdosa. Atas tiap-tiap mukallaf, akil balik, mengetahui serta mengaku. Di dalam hati akan tentu sungguh Allah kekal, tak terima binasa. Kan? Mesti kena kata Allah itu kekal, tak terima binasa. Tak terima binasa ni kita bahas panjang lebar kan. Beza tak binasa dengan tak terima binasa. Kan? Tak binasa, tak terima binasa. Kalau tukar binasa tu payah, kita tukar musnah. Tak musnah, tak terima musnah. Tukar lagi mati. Tak mati, tak terima mati. Ada beza? Ada beza kan? Ada beza. Jadi binasa ni, tak binasa. Tak binasa. Kita binasa. Lepas nanti mati hidup balik ni, kiamat nanti. Binasa. Tak binasa. Tapi kita terima binasa. Terima walaupun tak binasa. Okey. Allah tidak. Allah tak terima binasa. Tidak binasa dan tak terima binasa. Kita tidak binasa
Kenapa kita tidak binasa? Sebab kita kekal. Kalau orang beriman, kekal dalam syurga selama-lamanya. Tak binasa lah. Kalau orang kafir, masuk neraka, kekal selama-lamanya dalam neraka. Tak binasa lah juga. Jadi maknanya, kita ni sebenarnya tak binasa. Cuma tak binasa kita tu, mula-mula tak ada, lepas tu ada, lepas tu binasa, lepas tu ada. Last sekali, tak binasa. Tak binasa, kekal. Kita kekal. Kita kekal. Kekal kita, bukan kekal macam Allah. Allah kekal dengan maksud tak terima binasa. Kekal kita dikekalkan. Allah bukan dikekalkan, Allah kekal. Ya. Jadi tu maksud tak terima binasa. Firman Allah Taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap mereka atasnya binasa, semua binasa, dan kekallah pada zat Tuhan engkau yang mempunyai jalal dan ikram. Yang kekal hanya Allah lah. Maka kekal itu dikatakan sifat bagi baqa, yang lawan bagi binasa. Kekal tu lawannya binasa. Yang tentu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala. Kita dah bahas ni. Dan pengakuan tentu sungguh di dalam hati Tuhan kekal itu, itulah dikatakan wajib bagi akal. Bukan wajib syarak, wajib akal pula. Dan pengakuan tentu tidak di dalam hati binasa, itulah dikatakan mustahil pada akal. Susah ni, tapi kita dah bincang lah ni. Kita dah bincang lah sebelum ni. Itulah dikatakan mustahil pada akal. Ya? Dan pengakuan tentu tidak di dalam hati binasa. Tentu tidak di dalam hati. Allah tentu tidak binasa. Itu dia panggil. Tentu tidak di dalam hati binasa. Tentu tidak binasa. Itu dikatakan mustahil pada akal. Dan makna kekal itu barang yang tidak menghubungi tiada. Atau dikatakan barang yang tidak terima hilang. Samalah tak terima tiada. Okey. Ini perbahasan lepas, 3 minggu lepas. Masuk kita. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan dalil lah pula. Dah tahu Allah tu kekal pula, kekal yang tak terima binasa. Bukan kekal yang dikekalkan, kekal yang tidak berputus-putus sebagainya. Dah faham dah? Dalil dia pula, bukti dia. Dan dalil atas kekal Allah Ta'ala, Allah kata tu kekal, dalilnya, dan tak terima binasa itu, Allah ini tak terima binasa tu, ialah kita fikir, jikalau Allah Ta'ala tidak kekal. Ini dia panggil apa? Bahasa ni apa? Dia panggil apa? Yang kita cuba untuk satu statement, kita cuba untuk mengata statement ni gini, jawapan dah ada dah, tapi kita cuba untuk jatuhkan dia sehingga tak terjatuh. Maka itulah yang sebenar. Apa dia panggil? Ada istilah. Dia tu ni. Dia kata sekarang ni kita dah tahu Allah tu kekal. Allah tak terima binasa. Kita dah tahu dah. Dan kita memang yakin pegang dah. Nak yakinkan lagi, macam mana kalau kita cuba kata Allah tu binasa? Berjaya tak kita membinasakan Allah? Nak membinasakan Allah pun tak berjaya. Faham sungguh dah tu. Tapi sebelum faham sungguh, cuba binasakan Allah dulu. Faham maksud binasakan Allah? Maksudnya cuba pakai akal kita untuk kata Allah ni sebenarnya binasa. Akan mati. Akan binasa. Cuba dulu. Sampai tak boleh pergi. Maknanya kalau tak boleh pergi, sungguh tak? Sungguh lah. Jadi cuba lah. Cuba kita binasakan Allah. Allah tak boleh mati. Tu dia kata ni. Allah tak boleh binasa. Ni dia kata ni. Ialah kita fikir jikalau Allah Ta'ala tidak kekal. Tak kekal tu binasa lah. Kalau Allah tak kekal macam mana? Allah tu kekal lah. Tak ada. Kalau Allah tak kekal, okey tak? Boleh tak? Tak boleh. Apa bukti dia? Tak boleh. Itu dia panggil, apa panggil? Jawapan bodoh. Jawapan bukan bodoh lah. Jawapan bodoh-bodoh. Bukan bodoh. Bodoh-bodoh. Kan? Bodoh-bodoh apa? Allah tu kekal. Allah kekal. Tak binasa. Apa buktinya? Kekal lah. Yelah, Allah kekal. Tak boleh ke kalau Allah binasa pun okey apa? Mana boleh? Kenapa pula tak boleh? Kekal. Dia main kekal pun yang kekal. Bagilah. Tak boleh. Itu dia panggil bodoh-bodoh. Kita tak mau gitu. Kita nak cekedik. Macam mana? Dia kata, kalau nak cekedik macam ni, kita cuba binasakan Allah sehingga tak boleh binasa. Maknanya confirm Allah kekal. Itulah jika tu. Itu kata, jika tidak kekal, binasalah. Maka tentulah ia binasa. Betul tak? Kalau tak kekal, maksud tak kekal tu binasa. Okey, kata Allah itu kekal. Ya, Allah kekal. Ya ke Allah kekal? Iya. Kalau Allah tak kekal, cara suruh fikir. Kalau Allah tak kekal, maknanya Allah binasa. Mati ke, tak kisahlah, hancur ke, binasa lah. Okay. Dan jika ia binasa, kalau Allah binasa,
tentulah ia baru. Oh, ni susah sikit. Tentulah ia baru. Kat mana connection tu? Tentulah ia baru. Baru tu apa dalam masalah akidah, masalah tauhid? Bila sebut baru apa? Bila sebut baru daripada tak ada kepada ada. Tu baru kan? Bila sebut lawan daripada baharu, lawan dia lah. Maknanya sentiasa ada, sedia kala. Jadi bila sebut, jika sebut baru, ingat dalam masalah akidah, masalah tauhid, dia ada istilah dia sendiri. Jangan pakai istilah kita, Melayu kita istilah, jangan pakai istilah fiqh sekalipun. Habis pakai istilah apa? Pakai istilah tauhid lah. Bila sebut baru, dia tak ada, lepas tu ada. Tak kisahlah yang dia tak ada tu 18 juta tahun lepas pun, janji adanya dia tu sebelum tu tak ada. Namanya baru. Okey. Jadi maknanya dia kata, jika ia binasa, jika Allah binasa, tentulah ia baru. jika Allah tu binasa, bermakna Allah baru. Boleh tak? Kat mana connection? Kita nak connection, tak nak setakat baca buat apa? Connection ni kat mana? Sebab dia kata, jika ia binasa, jika Allah binasa, tentulah, mestilah, wajib. Okay? Ia baru. Baharu ni daripada tak ada kepada ada. Apa kena mana dengan binasa? Binasa musnah. Binasa ni musnah. Dia kata kalau Allah binasa, mesti Allah itu baru. Kalau tukar bahasa sekarang, kalau Allah tu musnah, kalau Allah tu mati, kalau Allah tu binasa, mesti Allah dijadikan. Betul tak? Boleh tak? Boleh tak? Kena tak? Kena. Mana connection di antara kalau Allah itu binasa, mesti Allah dijadikan? Kat mana connection? Bukan. Kat mana dia punya tentulah, mestilah. Ya, kalau tak makan, mesti lapar. Kan? Kalau kita kata, habis, engkau tak berlari, lapar. Kat mana connection dia? Tak ada tak? Ada tak? Kalau nak kenyang berlari, kita tak akan jumpa connection dia. Sebab memang ada mana ada kena-mengena berlari dengan lapar atau kenyang. Samalah, ada kena-mengena tak? Ada connection tak? Kalau Allah itu binasa, mesti Allah itu baru. Maksudnya daripada tak ada kepada ada. Atau maksudnya dijadikan. Kalau Allah Ta'ala itu biasa, bermakna Allah Ta'ala itu dijadikan. Kalau dia binasa, maknanya dia dijadikan. Dijadikan cerita jadi, binasa cerita mati. Lain, cerita lain-lain. Macam tak kena. Itu nak bagi kena ni. Kena, sebenarnya kena. Kita je tak terfikir. Sekarang nak bagi kena. Kalau tidak, setakat baca, dan jika ia binasa, tentulah ia baru. Jika Allah itu binasa, bermakna garanti. Garanti kot. Bermakna garanti Allah itu dijadikan. Dijadikan daripada tak ada kepada ada, tu cerita lain. Cerita nak cerita Allah itu binasa ke tak? Kalau Allah binasa, mestilah dia baru. Binasa ni mesti apa ke cerita yang baru? Kat mana connection dia? Dah lama tak boleh, nanti pening gelising pula ni. Dia sikit dia tak lama sangat. Okey. Kalaulah ni susah ni, dia kena faham sungguh ni. Kena fokus sungguh. Kalau Allah Taala tu binasa, mesti dia baru. Okey. Kerana bila baru maksudnya mesti dijadikan. Baru mestilah dijadikan. Yang mana yang membinasakan dia tu yang menjadikan dia lah. Nampak? Kadang nampak cahaya di hujung jalan kembali kepada jalan. Nampak okey tu. Kalaulah Allah itu tak binasa, kekal lah. Mesti Allah tidak ada permulaan. Walaupun tak ada connection, macam tak ada connection. Kalau Allah, ni kita tukar balik. Kalau Allah itu kekal, mesti tak ada permulaan. Atau bahasa lain, kalau Allah kekal, mesti tak ada yang menjadikan dia. Tapi macam tak ada connection, ada. Sebab apa tau? Macam ni, Allah itu tak ada permulaan. Contoh, Allah itu kekal. Tapi binasa. Boleh tak? Sebab dia kata, kalau kekal, mesti tak ada permulaan. Kalau binasa, mesti dijadikan. Okey, kita okey. Jika kekal, jika Allah tu binasa, jika Allah tu kekal, mesti tidak dijadikan, tak ada permulaan. Jika Allah tu kekal. Kalau Allah itu tak kekal, mesti dijadikan. Boleh tak? Allah itu tak kekal, tapi tak dijadikan. Boleh tak Allah itu
kekal. Tapi ada permulaan. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau Allah itu binasa, kalau Allah itu binasa, bermakna automatik Allah itu dijadikan. Sebab apa? Yang menjadikan Allah itu yang membinasakan dia. Kalau Allah itu kekal, automatik tak ada permulaan. Sebab kalau Allah itu kekal, siapa nak, maknanya tak ada orang boleh binasakan dia. Maknanya kalau Allah itu kekal, automatik tidak ada permulaan. Kalau Allah itu kekal, automatik tidak ada permulaan. Kalau kekal, automatik tidak ada permulaan. Boleh tak? Kan? Kalau Allah itu kekal, automatik tak ada permulaan. Sebab kalau Allah itu kekal, automatik tak ada permulaan. Tidak dijadikan. Sebab apa? Sebab kalau Allah itu dijadikan, maknanya ada yang menjadikan. Yang menjadikan itulah Tuhan sebenarnya. Menjadikan. Dan yang menjadikan dia tu akan musnahkan dia. Tapi kalau Allah tidak dijadikan, garanti kekal, sebab siapa yang nak musnahkan dia? Ya? Kalau Allah, ini fardu kifayah ni. Kalau Allah itu tidak dijadikan, maknanya tidak ada permulaan lah, qidam lah, tidak dijadikan, siapa yang nak musnahkan dia? Sebab dia pun tak ada, tidak dijadikan. Jadi tak ada yang boleh memusnahkan dia. Jadi bila tidak dijadikan, automatik kekal. Bila kekal, automatik tidak dijadikan. Nampak? Dia sikit-sikit nampak, dia tergenong pun nampak. Jadi, tapi dia ni tukar sikit. Jika ia binasa, jika Allah binasa, automatik Allah itu dijadikan. Sebab yang membinasakan Allah itu adalah yang sama yang membinasakan dia. Yang membinasakan Allah itu adalah sama yang menjadikan. Sebab hanya yang boleh menjadikan je yang boleh membinasakan. Hanya menjadikan tu je yang boleh membinasakan. Kalau dia tidak dijadikan, automatik kekal. Sebab siapa nak binasakan dia? Sebab dia pun tak ada yang jadi. Nampak sikit-sikit dia kena pusing. Main benda tu. Kalau dia tu binasa, maknanya ada yang membinasakan dia. Yang membinasakan dia tu siapa? Yang buat dia lah. Maka automatik ada permulaan. Okay. Dan jika ia binasa, jika Allah binasa, tentulah ia baru. Maksudnya yang membinasakan Allah tu yang buat. Jika. Dan jika baru, kalau Allah tu baru, maksud dijadikan, niscaya tiada Tuhan. Niscaya tak ada Tuhan. Sebab kita dah kata Allah tu Tuhan. Tiba-tiba Allah itu baru dijadikan. Maknanya mana tu? Tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Kenapa pula tak ada Tuhan? Kat mana connection pula? Ini yang tersasul ni. Tersasul ni. Bila dia kata jika Allah itu baru, maka tak ada Tuhan. Kenapa? Kenapa boleh kata kalau Allah itu dijadikan, maknanya yang menjadikan Allah itulah Tuhan yang sebenar. Habis dia siapa jadi? Dia yang lain pula jadi. Itulah last sekali tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Jika Allah itu baru, maknanya tak ada Tuhan. Susah kan saya connection dia punya kaitan. Jika Allah Ta'ala itu dijadikan, makna tak ada Tuhan. Sebab bila Allah itu dijadikan, yang menjadikan tu adalah Tuhan sebenarnya. Soalannya, yang menjadikan tu apa? Dijadikan tak? Yang menjadikan tu tak dijadikan. Dia qidam. Itulah Allah sebenarnya. Contoh Tak. Yang menjadikan Allah itu, dia dijadikan juga. Habis, yang menjadikan, siapa jadikan? Menjadikan. Akhir sekali mana Tuhan? Tak ada. Itu kata tak ada Tuhan. Itu yang dia panggil daur dan tasalsul. Pernah dengar? Tak pernah dengar? Daur pernah? Tak pernah dengar. Daur dan tasalsul. Yang ni tasalsul. Maksudnya, dia mesti ada satu zat, satu diri yang dia stop. Aku tak ada orang jadi dan aku menjadikan segala. Dia kata stop. Itulah Allah. Jadi kalau kita kata Allah dijadikan oleh yang lain. Tapi yang lain tu dia tidak dijadikan. Dia sedia kala. Sebenarnya itulah Allah. Kita salah letak. Itulah Tuhan yang sebenar. Jadi kalau kata Allah itu baru, Allah itu dijadikan, yang menjadikan Allah itu yang menjadikan Allah itu siapa pula jadi? Yang lain pula jadi, maka tak ada Tuhan. Itu dah. Niscaya tiada Tuhan. Niscaya tak ada Tuhan. Kalau tu, dia mesti ada satu zat, satu diri, yang dialah yang tidak dijadikan siapa-siapa. Dia ada sedia kala, ataupun qidam. Dengan dalil yang nyata pada huraian sifat qidam. Tu kembali kepada sifat qidam. Jadi kalau kita nak kata mudah-mudah, boleh tak kata gini? Apa dalil Allah itu baqa? Apa dalil Allah itu kekal? Dalil Allah kekal adalah qidam. Boleh? Apa dalil Allah itu qidam? Dalilnya adalah baqa. Boleh? Tapi kena pusing macam tadi. Boleh. Jadi tak payah. Dalil senang. Apa dalil Allah itu kekal? Allah tidak ada permulaan. Aku tanya dalil Allah itu kekal. Tak ada permulaan. Dia kalau tak belajar, dia takkan jumpa connection. Apa dalil Allah itu tidak ada permulaan? Tidak ada yang mencipta lah, tidak ada permulaan. Apa dalil?
Allah tu kekal. Aku tanya bukan Allah kekal ke tak. Aku tanya, apa dalil, apa bukti Allah itu tidak ada permulaan? Tidak ada permulaan adalah, dalilnya adalah Allah itu kekal. Dua tu dalil dua-dua. Boleh pakai. Boleh pakai. Sebab kalau ada permulaan, mesti dia tak kekal. Kalau kekal, automatik dia tak ada permulaan. Kalau begitu, tetaplah Tuhan tidak binasa. Okey. Saya ada buat satu, kita buat satu benda tu lah. Apa nama dia, istilah dia panggil apa? Dalil tu. Dalil baqa'. Dalil yang tadi secara tak tersusun. Yang tadi secara tidak tersusun kan, dia tulis tak tersusun. Ni saya susun cantik-cantik. Dari sudut dalil tadi. Macam mana? Sekarang ni Allah kekal, baqa'. Allah kekal. Macam mana nak yakin Allah kekal? Dalilnya kita cuba bagi Allah jadi tak kekal, kan? Cuba kan? Okay. Berfikir secara kritis. Supaya nak bagi tahu Allah tak kekal, sehingga tak berjaya, akhir sekali maknanya Allah tu kekal. Sebab aku tak berjaya nak memusnahkan Allah dengan akal. Okey, dah buat ayat cantik dah. Apa dia? Kalau Allah, sekarang ni Allah kekal, ya Allah kekal. Buktinya, kalau Allah tak kekal, bermakna binasa. Tak kekal tu binasa lah. Kalau Allah binasa, kalau Allah binasa tu mati, binasa maknanya baru. Tak, memanglah binasa tak kekal tak binasa. Bila nak habis? Bila Allah itu tidak kekal, maknanya binasa. Sebab tak kekal tu binasa. Kan? Bila binasa maknanya kan sebut tadi. Binasa maknanya baru. Baru tu maksud dijadikan. Binasa maksudnya jika Allah itu binasa, tentulah Allah itu baru. Betul? Ni kembali balik kepada kidam baqa' tadi. Okay. Kalau Allah tu baru tu lemah ke kuat? Baru. Lemah lah sebab dia nak ada pun yang lain kena jadi. Baru tu dijadikan. Sebelum tu tak ada, lepas tu ada. Lemah tak? Kira lemah lah. Dan dia pula nak adanya dia tu dijadikan. Baru kan dijadikan. Maka lemah lah kalau dijadikan. Yang tak lemah, yang kuat, ni lemah tauhid Bukan lemah lembek, tak larat. Bukan lemah tauhid. Takut salah faham. Okay. Kita kat sini macam-macam peringkat. Ada peringkat Maulana, ada peringkat Syekh, ada peringkat yang baru nak start. Jadi bimbang ulang-ulang juga. Takut-takut Allah tak payah cakap lah. Lemah takkan lemah lembek, tak larat. Bukan, lemah bukan tu. Lemah tauhid. Lemah dari sudut tauhid. Kalau Allah tu baru, mestilah lemah. Iyalah lemah lah. Nak jadi pun orang yang jadikan, yang lain yang jadikan, sebelum ni tak ada. 18 juta tahun lepas tak ada. Sekarang pun ada. Lemah lah tu. Tak hebat lah. Lemah. Jika Allah lemah, maknanya tak kuat. Tak kuasa. Boleh tak? Lemah mestilah tak berkuasa. Kalau tak berkuasa, boleh buat alam ni? Tak bolehlah buat alam ni. Apa hukum? Kalau tak buat alam ni ada tak? Tak. Kalau tak buat. Kalau orang tu lemah, tak boleh, tak kuat, tak kuasa. Bila tak berkuasa, tak boleh buat alam ni. Kalau tak boleh buat alam ni ada tak? Alam ni tak ada. Apa hukum alam tak ada? Mustahil. Sebab alam ni alam ni. Kita buat alam. Alam dah ada. Nyata daripada kita ni dah ada, alam ni dah ada, bermakna mesti ada yang menjadikan. Yang menjadikan tu pula, mestilah berkuasa. Mana boleh alam tak kuasa kalau nak jadi kan? Kalau lah, maknanya alam ni dah ada, mesti ada yang menjadikan. Sebab tak ada satu perkara yang jadi sendiri. Mesti ada yang menjadikan. Maka yang menjadikan tu mesti kuasa. Bila kuasa dia tak lemah. Betul tak? Bila dia kuasa mesti dia tak lemah. Kalau dia tak lemah, mesti dia tidak baharu. Sebab yang baharu tu lemah. Kalau dia tidak baharu, mesti dia kalau dia tidak baharu, mesti dia tidak binasa. Betul tak? Tidak baharu, tidak binasa. Kan? Tak binasa. Kalaulah dia tidak binasa, bermakna kekal. Kena faham, kena main kat situ. Sebab ini antara kaedah yang paling mudah untuk faham sifat 20. Yang orang kata payah-payah, ini sebenarnya kaedah paling mudah. Kaedah ni yang paling mudah. Kaedah sifat 20. Cuma dalam kitab pun dah ada. Cuma dia buat, cuba tengok dah ada dalam kitab kita. Nah, jika Allah Ta'ala tidak kekal, dia ada tapi dia tak tersusun. Kita susun cantik-cantik. Tidak kekal, maka tentulah binasa. Dan jika binasa, tentu baru. Dan jika baru, ni saja Tuhan tak ada Tuhan. Dia pergi kepada tak ada Tuhan. Kita buat cantik-cantik. Lepas tu pula, kalau begitu, tetaplah Tuhan tidak binasa. Nyata adanya alam ni, bermakna dia terus pergi. Bila alam ni dah ada, bermakna Allah tak binasa. Dia terus pergi situ. Bagi kita yang baru-baru ni,
Tak boleh, jangan lompat cepat sangat. Sikit-sikit lah. Bila alam ni ada, maknanya ada yang menjadikan. Pasti yang menjadikan tu, bila ada yang menjadikan, sebab tak ada satu perkara yang ada tapi tak dijadikan. Mana ada kan? Maka ada yang menjadikan. Yang menjadikan mesti kuasa. Yang menjadikan mesti kuasa. Dia tak boleh lemah. Bila dia kuasa, mesti dia tidak lemah. Bila dia tidak lemah, apa? Kalau tak lemah, maknanya dia tidak baharu. Tidak dijadikan. Sebab yang dijadikan mesti lemah. Jadi bila dia tidak lemah, maknanya tidak dijadikan. Bila tidak dijadikan, tidak baharu, maknanya tidak binasa. Yalah, tidak baharu, tidak binasa. Baharu ni yang binasa. Binasa yang membinasakan adalah yang buat dia. Bila dia tu tidak baharu, bermakna dia tidak binasa. Kalau Allah, manakala Allah tu tidak binasa, tentulah Allah itu bakok. Bakok kembali balik. Itulah bukti Allah itu kekal. Tapi kena lalu 10 premis dia panggil kan. Dia ada kalau dalam pengajian agama ni dia mantik, dia panggil mantik. Dia ada muqaddimah pertama, muqaddimah kedua, lepas tu natijah. Itu bahasa ini kalau belajar mantik dia ada ayat pertama, ayat kedua, lepas tu natijah. Mantik. Kalau bahasa kita dia panggil bukan kiasan. Dia ada kenyataan pertama, pernyataan kedua, lepas tu kesimpulan. Apa benda tak? Dulu ada belajar lu istilah apa benda tu? Ayam ada 2 kaki. Kucing ada 4 kaki. Maka bla bla bla, lupa dah. Ada belajar dulu. Kemoteng. Dia ada istilah tu dia panggil. Dia ada statement, pernyataan, statement, lepas tu dia ada tu. Apa benda tah? Jadi bila itu kita dapat, walaupun tak disebut ianya, kita boleh faham daripada statement pertama dan statement kedua. Kita boleh dapat kesimpulan walaupun tak disebut. Ada lupa lah. Kalau kami belajar ilmu mantik dia panggil. Dia ada muqaddimah pertama, muqaddimah kedua, dia ada natijah, lepas tu dia ada lah. Okey. Ialah kesimpulan daripada statement tu. Statement tu penting. Daripada 2 ayat yang awal. Itulah ada benda tu. Macam mana tah dulu, adalah hafal dulu. Macam ayam 2 kaki, kucing 2 kaki. Maka, gitu ada. Macam itulah. Okay. Itulah kita tak ngaji daripada kecil, darjah 1, ngepek lah sikit. Darjah 1 sampai umur 12 tahun, punyalah mengaji sungguh-sungguh. Dan 6 tahun, ambil UPSR. Zaman tu ada UPSR? Tak ada? Tak ada. Sekarang ni tak ada UPSR. Lepas tu masuk tingkatan 1 sampai SPM 5 tahun pula. 11 tahun belajar. Lepas tu dah tua-tua ni, bukan tua lah, dah besar-besar, tak guna apa pun. Tak guna apa pun. Kalau belajar 11 tahun tu masuk pondok, keluar dah jadi tok guru dah. 11 tahun belajar pondok. Kecil-kecil, 27 tahun dah start belajar. Lepas tu kita pula ada orang sampai sambung masuk universiti. Masuk universiti pula 4-5 tahun. Tambah lagi. Tadi berapa dah? 11 tambah 5, 16 tahun. Cuba bayang ngaji kitabnya, ngaji ni 16 tahun. Masya Allah. Tuan guru dah. Tapi kita banyak, kalau dapat dunia juga okey juga. Dunia pun lupa habis. Ingat tak kira darjah, kira ganda 2, ganda 3, isi padu, ingat tak? Yang apa, pai 3 apa? Ada orang ingat, saya tahu. Saya tak tanya yang ingat tu. Apa yang 31 benda nak sebut tak ingat dah. Yang kalau tukar dari nombor dia jadi banyak nombor. Dia panggil pai kan? Pai. 3.3 ada guna tak? 3.142. Kami dulu gini peluh tiap kira. Sampai sekarang tak guna benda tu. Buang masa. Baik hafal kitab. Pai tu belajar pai. Guna tak pai sekarang? Guna makan. Tu pai makan, bukan pai tu. Pai tu 3 point apa? 142. 7? 22/7. Tak guna pun sekarang belajar mana. Kalau guna okeylah. Kalau guna adalah kegunaannya untuk fardu kifayah. Tak guna pun. Best. Sebab nak habis. Okey, kita habiskan sikit nak baca Quran.
ayat Quran. Firman Allah Ta'ala, surah Al-Qasas ayat 88 yang mengisyaratkan Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. Wala tad'u. Untunglah yang siapa ada Rumi. Yang Jawi dia tak cantik dia punya baris. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan janganlah berdoa engkau serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain. Nak doa kat Tuhan, minta dengan Allah, jangan minta yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan melainkan Allah. Bermula tiap-tiap suatu itu binasa, mesti binasa setiap suatu, melainkan Allah je yang tak binasa. Baginya jua hukum dan kepadanya kembali sekalian kamu. Maka dengan pengakuan dalam hati yang tadi Allah itu kekal dengan hujah tadi dalam hati, dengan tentu sungguh kekal Allah Ta'ala, dan pengakuan di dalam hati dengan tentu sungguh tidak binasa, itu membetuli, memang kena betul dengan pengakuan itu dengan keterangan Allah dalam Quran. Kena Allah tu kekal. Pikiran kita, akal kita pun dah hujah-hujah tadi bahawa memang Allah kekal. Berbetulan pula dengan ayat Quran kata Allah kekal. Itulah orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Itulah maksud beriman. Kata Allah kekal, satu, pakai dalil akal untuk membenarkan Allah kekal. Dua, ambil ayat Quran mana-mana satu. Tiga, itulah iman. Dan pegang di hati. Itulah iman. Tak ada mana ni, orang ni tak beriman lagi. Walaupun dia tu siapa sekalipun. Wallahu alam. Huraian sifat yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadith. Allah tak sama dengan baharu pula akan datang. Masuk Kifayatul Muhtadi, muka surat 104 Jawi. Rumi. Satu 132. Kita cerita sujud apa ni? Sujud tilawah. Sujud tilawah. Kifayatul Muhtadi 104 Jawi 132 Rumi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum. Amin ya rabbal alamin. Dan mana tadi? Maka jika sujud imamnya dan tiada ia mengikut, nanti kejap kita ni balik kejap, takut lupa cerita lepas. Kita cerita tentang sujud tilawah dalam sembahyang. Dan sujud dalam agama, dalam syarak kita, hukum fiqh, sujud hanya ada 4. Ni ulangan. Yang pertama dia panggil sujud sahwi. Sujud bila terlupa adalah hukum akal, kita akan bahas nanti sujud sahwi. Yang kedua dia panggil sujud semayang lah. Sujud yang semayang Zuhur ada 8 sujud tak? Subuh ada 4 sujud. Itu dia panggil sujud rukun. 2. Yang ketiga dia panggil sujud syukur. Bersyukur kerana terjadi sesuatu, nanti kita akan bahas, maka sunat sujud. Yang keempat dia panggil sujud tilawah. Ataupun orang Melayu panggil sujud sejadah. Sujud sejadah. Tak apalah, hantam je lah. Okay? Sebenarnya sujud tilawah. Yang kita bahas ni adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang apabila kita baca Quran, sama ada dalam semayang atau luar semayang, baca Quran, ada 14 tempat, ada 15 tempat yang ada tanda kubah. Bila ada tanda kubah tu, berhenti dekat ada tanda kubah tu, kita sunat untuk sujud. Nama sujud tilawah. Yang biasa kita buat pada pagi Jumaat. Ya, itu biasa lah. Dia panggil surah tu surah sajadah. Sebenarnya bukan pada pagi Jumaat aja surah sajadah, bukannya. Sebenarnya dia ada 15 tempat kalau nak tengok pada kubah. Tapi dalam 15 tempat ni mazhab Syafi'i hanya 14 saja yang boleh sujud jika dalam sembahyang. Jika yang ke-15 tu surah Sad, sujud juga batal sembahyang. Ya, itu kita dah bahas lepas kan. Dan 14 tempat ni kita dah bahas satu-satu ayat mana.
Dan kemunasabahan kenapa dengan baca ayat ini sunat sujud walaupun dalam sembahyang. Kerana memang munasabah dengan maksud ayat. 14 tempat. Jika di luar sembahyang, sunat sujud juga. Dalam sembahyang pun sunat sujud juga bila baca ayat itu. Cuma caranya beza sikit. Tu cerita dah. Tiba-tiba cerita kita, dia dalam sembahyang, imam baca ayat tadi, terkena ayat salah satu daripada 14 tadi. Maka imam sujud. Imam sunat sujud, tak wajib sunat, tapi imam sujud. Habis makmum macam mana? Ni sambung cerita dia. Maka jika sujud imamnya, imam pun sujud, imam sujud. Dan tiada ia mengikut makmum tak, ia makmum lah. Mengikut, makmum tak ikut. Dia kata sunat je pun. Sunat je pun, berdiri elok. Kalau kita pagi Jumaat lah kan, jarang ada tak? Pernah yang selain pada sembahyang pagi Jumaat, sembahyang subuh pagi Jumaat, tiba-tiba sujud selain daripada sembahyang tarawih? Pernah? Jarang ke tak pernah langsung? Mungkin ada tapi sampai tak ingat bila. Jarang sungguh. Baguslah tu. Bagus sembahyang tu. Sebab apa? Sebab kita tak boleh suka-suka nak sujud dengan niat nak sujud, tak boleh, batal. Imam kan niat, kita try baca surah ni. Apalan surah ni, nanti boleh sujud. Nampak gempak sikit. Maknanya tak adalah fenomena tu berlaku dekat negara kita. Sebab sampai lupa bila last sekali kan. Maka okey, bagus. Jangan ada, rasanya baru minggu, bulan lepas. Lepas tu tanya, aku pun ada. Maknanya, imam-imam sekarang, jika begitu, imam-imam sekarang dah buat benda pelik lah. Iaitu dia telah cuba untuk sujud dan menghafal ayat-ayat sujud dan sengaja baca untuk sujud. Kat situ problem. Tapi sekarang tak problem lah. Sebab kita sendiri pun tak ingat. Bila kita sujud, tilawah, selain daripada subuh pagi Jumaat. Okey sebenarnya. Okey. Kemudian imam sujud, dia tak ikut. Dia kata sunat je pun, tak payahlah sujud. Dia pun berdiri je. Atau terbalik. Atau tiada sujud imamnya. Imam baca ayat kalau pagi Jumaat tu, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ada tak? Oh tak ada. Oh imam sini hafal tau. Ke tak baca? Hafal lah. Mantap. Biasa dia tampal dekat depan kan. Tak kisahlah mana-mana yang terbaik hafal. Baca pun harus juga. Dulu ada. Mana dulu tak hafal lagi. Sekarang dah hafal. Ada Mazadi kat belakang. Mana dia? Dia dekat belakang. Patut pun. Apa-apa dia boleh tegur tak? Dia tak ada. Payah nak cakap. Tak datang pula ketua kelas. Macam mana ni? Nak kena denda ketua kelas ni. Kita tunggu je. Okey. Dan tiada sujud imamnya. Imam baca. Patut. Wahum la yastakbirun. Tak sujud. Tatajafa junubuhum anil madha. Terus sambung. Tak sujud. Okey. Dan ia makmum sujud. Dia kata, malah imam ni. Baca ayat ni dah sampai tanda kubah. Pergi tak sujud. Aku sujud seorang-seorang. Ada dua. Maknanya kita apa ni? Lawan imam lah. Imam sujud, makmum tak nak sujud. Lawan. Imam tak sujud, makmum sujud. Lawan. Dua-dua lawan. Lawan tu okey. Batal semayang ni. Batal. Jangan buat kerja gitu Batal semayang ni kerana jahat bersalahan. Menarik ayat ni. Jahat bersalahan. Bersalahan tu tak sama. Tak follow, tak tiru, tak sama. Jahat tu apa? Jahat tu maksudnya, ada setengah kitab dia kayak gini. Huduh rupanya. Buruk rupanya. Kita tengok orang sembahyang. Contohlah, kita tengok orang sembahyang mana ni? Imam kat depan, makmum kat belakang. Tiba-tiba imam tonggek seorang-seorang. Makmum berdiri. Uduh tak? Itu maksud uduh tu. Tak comel. Ini bukan tak comel sekadar tak comel. Kalau tak comel, imam tangan kat dada. Makmum bawah pusat tu comel juga, tak sama. Tapi tak comel tu tak batal, tak ada hal. Tak comel juga. Kan? Yang ini tak comel ni, tak comel yang batal. Imam tonggek seorang-seorang, tonggek sujud, makmum penuh tak sujud. Berdiri. Batal semua makmum tadi. Sebab jahat bersalahan. Ataupun huduh rupa. Buruk sembahyang jemaah tu. Kalau tengok ke atas ke kan. Ataupun imam diri, makmum semua sujud. Huduh tak? Huduh rupanya. Huduh bukan biasa-biasa. Huduh yang sampai batal. Okay. Jadi, kita boleh kata, sujud tilawah ni, imam buat, makmum mesti buat. Imam tinggal, makmum mesti tinggal. Imam tak buat, makmum mesti tak buat juga.
dia lebih kurang macam rukun. Muwafaqah. Kalau bahasa kitab fiqahnya, muafakat pada perbuat dan meninggal. Tapi tak semua orang boleh faham bahasa tu. Muafakat. Apa muafakat? Muafakat membawa berkat. Muafakat. Jadi kita guna istilah biasa lah. Kita nak guna istilah fiqah. Istilah kitab fiqah. Jadi dia lebih kurang macam rukun lah. Imam buat rukun, makmum kena ikut. Tapi dia bukan rukun, dia sunat. Tapi macam rukun. Bagi makmum dia rukun lah, dia macam rukun lah. Bagi imam dia sunat. Apa ni? Sujud tilawah. Okey. Okey, sebelum kita teruskan, kita baca je lah sikit 4 perkara kan yang dipanggil jahat bersalahan. Okey. Sujud tilawah dalam sembahyang, muwafaqah pada buat dan meninggal. Dengan maksud imam buat, makmum wajib buat, imam tinggal, makmum wajib tinggal, tak boleh buat. Satu. Yang kedua, kita ambil kunut lah, kunut tak muwafaqah pada buat dan meninggal. Maksudnya imam buat, makmum boleh tak nak buat kunut? Lawan tadi. Imam buat kunut, makmum aku tak nak kunut. Letak tangan kat belakang. Tak mau. Bid'ah. Finnar. Kau duduk belakang juga. Contohlah. Aku tak nak kunut. Aku tak nak amin. Dia senyap je, berdiri. Ataupun dia sujud. Boleh tak? Kenapa? Tak naknya dia kunut. Adakah batal? Tak batal. Sebab dia boleh lawan imam. Macam sujud tilawah tadi, langsung tak boleh lawan. Imam buat, makmum mesti buat. Imam tinggal, makmum mesti tinggal. Kunut terbalik. Boleh lawan. Imam buat, makmum boleh tak nak buat. Aku nak tunggu dekat sujud. Boleh? Ataupun aku berdiri je. Aku tak nak amin. Aku nak letak tangan kat belakang. Boleh semua. Tak nak buat. Imam tak buat, imam sujud terus. Makmum boleh buat. Boleh lawan kan? Boleh lawan. Makmum boleh buat. Tapi buat, kena cepat-cepat. Takut-takut imam duduk untuk sujud. Imam sujud, batal makmum. Jangan lebih, tak boleh lebih daripada 2 rukun. Jadi imam sujud terus. Dia kata, malah imam ni tak baca kunut. Ataupun lupa. Ataupun memang sengaja. Imam sujud ni. Mana imam meninggalkan kunut. Dia intidal. Dia sedang ketinggalan 1 rukun dengan imam. Boleh baca? Boleh lawan. Baca. Tapi dengan syarat, jaga-jaga. Jangan sampai 2 rukun. Imam duduk di antara 2 sujud. Makmum tadi bahaya. Tak batal lagi. Bahaya. Dah dua rukun lah. Ketinggalan. Bahaya. Lampu merah. Bahaya. Imam bergerak je untuk sujud. Makmum tadi batal. Kalau dia tak sujud lagi. Jadi bila imam duduk di antara sujud tu, makmum kena Wassalamualaikum. Macam tu lah kena dia. Nak baca sangat kena. Dia tak boleh. Wassallallahu ala sayyidina jahannam. Imam turun. Imam tak payah sujud. Baru gerak je batal lah. 2.1 rukun. Jangan lebih pada 2.1 rukun. Imam gerak untuk sujud. Yang kedua. Habis. Okay. Jadi makmum tadi bila imam Allahu Akbar Rabbighfirli, dia Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Kena laju. Okay. Kalau tak sempat ingat, tak sempat habis, cepat-cepatlah kau sujud. Nanti batal sia-sia je. Benda sunat. Tadi dia nak buat juga kan. Dah degil nak buat juga. Buatlah, tapi bila tak sempat ni, jangan habiskan. Cepat-cepat sujud. Tadi ingat sempat. Atau macam kunut pendek. Kunut pendek kan dah bagi tahu dah. Kunut panjang dengan kunut pendek. Ni orang yang tak kahwin sampai tak kahwin lagi. Nanti Tok Kadi tanya, baca kunut panjang. Dia baca kunut pendek. Kunut panjang macam mana? Kunut pendek. Bukan. Kunut pendek. Allahumma gfirli ya ghafur. Kunut pendek. Senang je. Boleh juga Allahumma arhamni ya rahim. Allahumma gfirli ya ghafur. Ya Allah ampun. Nanti Tok Kadi nak tanya, tak kahwin-kahwin kan, tak boleh jawab nanti. Baca kunut pendek. Sudah. Nak cakap mana? Kunut. Memang kau tak jadi kahwin, jangan kahwin. Kunut panjang? Kunut panjang tahulah. Kunut pendek tak tahu. Allahumma gfirli ya ghafur. Lepas tu wassallallahu lah. Selawat kan selawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakatuh salam. Sebab selawat lain, kunut lain. Tak boleh. Wabarak dia tak tengok gitu. Yang ini bukan pembahasan dia ni. Ini cabaran furu'. Far'un. Ini dah jadi bukan Faraon dah ni. Ini dah jadi sampai bab lain dah ni cerita ni. Tak apalah. Pok Loh tanya. Mana boleh tak jawab? Mesti kena jawab. Tak jawab tak boleh masuk ke area ni nanti. Dia jaga. Okay, dah tanya. Okay. Ujung tu kan. Wa baraka wa salam.
Ada pula wasallim pun ada orang baca. Wasallim. Jadi kita buat semualah. Tak apalah. Wa baraka wasallam, wa barik wasallim, wa baraka wasallim, wa barik wasallam. Dah 6, 4 semua kombinasi. Ada salah tu. Ya, ulang Wa baraka wasallam satu kombinasi. Wa barik wasallim satu kombinasi. Wa baraka wasallim satu kombinasi. Wabarik wasallam satu kombinasi. Yang wabaraka wasallim confirm salah. Wabarik wasallam confirm salah dah. Tolak dulu 2. Boleh tak? Ada 4 kombinasi yang kalau wabaraka mesti wasallam. Wabarik mesti wasallim. Dia tak ada wabaraka wasallim, wabarik wasallam. Tak ada. Confirm dah salah awal-awal lah. Okay. Itu tolak 2. Maka tinggal lagi 2. Wabaraka wasallam dengan wabarik wasallim. Itu ada. Nak bergantung kepada apa tu? Bergantung kepada ujung mula-mula kita selawat. Selawat dengan selawat dengan Allahumma salli. Allahumma salli. Lam tu pada apa? Allahumma lam kan? Lam tu pada apa? Allahumma salli. Baris bawah. Wabarik wasallim. Wabarik wasallim. Sebab baris bawah. Rik tu kan bawah. Wasallim baris bawah. Kalau sallallahu alaihi Muhammad sallallahu lam beri apa? Beri atas. Wa baraka wasallam. Settle. Dia tengok lam dekat tu. Kalau Allahumma tak tengok yang tu. Salli tu selawat tu. Sad lam. Lam tu. Lam tu baris apa? Baris itulah yang ujung. Terlebih lagi imam-imam yang kunut ni tolong jaga sebab leceh sangat kalau dengar. Berbulu telinga rasa. Dia tak membatalkan. Tapi rasa macam serabu main belakang ni. Kenapa? Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa baraka wa sallim wa barik wa sallim. Salah juga. Kenapa salah? Sebab dia wasallallahu. Walaupun ada wajah bacaan wa barik wa sallim, tapi Allahumma salli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa barik dulu. Wa barik wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah buat leceh gitu. Orang yang tak pegang mic tak apa lah. Orang yang pegang mic ni, tahu orang yang pegang mic, yang ada, yang boleh pegang mic. Siapa yang boleh pegang mic? Iyalah, tak kisahlah yang boleh pegang mic. Imam ke pengusi? Tak pegang mic. Mic. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Saya nak benda leceh. Dia pegang mic kan. Pegang mic jagalah sikit. Kalau tidak jangan pegang mic. Dah orang boleh pegang mic ni jaga sikit. Dia jadi leceh, jadi serabut, rasa macam semak kepala orang yang dengar. Orang yang tahu, Masya Allah, inilah pemimpin kita. Kita undi dia lagi pada pemilihan akan datang. Tak ada. Itu cerita lain. Dapat jahat tu kata. Ini bukan furuk lagi ni. Ini dah jadi pergi entah ke mana-mana. Tak apa, tak ada masalah. Taprek. Okey. Slow perlahan. Wasallallahu tu kan. Wasallallahu terlalu banyak sangat khilaf lama. Sama ada perlahan atau kuat. Sangat banyak. Jadi ada yang bila dia slow dekat apa? Slow kat mana? Kena baca daripada awal. Slow kat mana? Tak Rasulullah nak kita slow ni. Slow pada apa? Fa innaka taqdi sampai Rasulullah semua slow. Satu pendapat. Yang kedua, fa innaka taqdi sampai wa nastaghfiruka. Wa nastagh tu kuat balik. Wa nastagh kuat balik, betul Rasulullah kuat. Ada dua lah. Ada yang semua kuat. Semua tak ada. Jadi, okey. Itu dari sudut imam baca. Makmum apa tadi? Yang slow tadi sepatutnya apa? Fa innaka taqdi. Fa innaka taqdi. Imam slow, makmum sunat baca sendiri juga. Imam kuat pun makmum sunat baca sendiri. Sebab tu kita ni amal dulu, duduk depan tok-tok nenek kita dulu, slow kat situ. Sebab kalau kuat, pakar tak baca. Lepas tu slow. Dan dia sesuai dengan kemunasabahan maksud ayat itu, iaitu dia sebagai sana atau pujian. Allahumma hdini doa, wa'afini doa. Bila doa kuat-kuat kan doa kuat. Bila kita berzikir, berwirid subhana rabbil a'la, subhanal azim, kama shalaita ala kan perlahan. Jadi fa innaka taqdi itu pujian, macamlah setaraf dengan dari sudut pujian tadi subhana rabbil a'la, subhanal azim. Kan kita pelan-pelan. Makmum tak ada amin kat belakang pun. Kan pakak-pakak baca. Jadi pakak-pakak bacalah.
tok nenek kita dulu, kalau aku baca kuat, imam baca kuat, boleh. Memang, okey, ada pendapat, ada wajah, malah itu yang kuat. Baca kuat semua. Wajah itu yang kuat. Tapi, kalau aku tahulah anak cucu aku, orang belakang aku ni. Sekarang ni, kalau aku baca kuat, pakat-pakat amin juga. Padahal sunat baca. Maka diseluruhkan. Dan kena munasabah dengan ia adalah sanad ataupun pujian. Jadi, bila wanastaghfiruka, itu kembali kepada doa. Doa kuat balik. Sebab apa? Sepatutnya kuat semua. Tapi dia kuat balik sebab kalau buat perlahan juga, kalau kuat balik, orang boleh amin sebab dia adalah doa. Wasallallahu juga doa. Selawat doa. Termasuk dalam doa. Iaitu ya Allah bagi selawatlah ke atas Nabi kan. Berilah rahmat kepada Nabi, doa kan tu. Maka amin amin. Wasallallahu tu amin. Dan bab ujung ni banyak sangat khilaf. Ada yang kata amin boleh dan baca sekali pun boleh. Wa nastaghfiruka wa sallallahu. Wa nastaghfiruka wa sallallahu. Baca sekali. Maksudnya baca daripada awal sampai habis. Makmum tadi. Jadi cantiknya tengok imam lah. Jika imam slow kat situ, makmum fa innaka taqdi, makmum baca. Imam kuat, makmum kena tahu. Aku pun berkena baca juga, baca. Tapi payah sikitlah sama-sama baca kan. Okey. Bila wa nastaghfiruka, kalau imam tadi perlahan dia kuatkan, kita tahu amin. Kita tahu. Dan ada pendapat kata boleh baca juga wa nastaghfir sampai habis. Kita kata amin. Wa sallallahu amin. Kalau imam baca slow daripada awal sampai wa nastaghfiruka, kita sendiri baca. Ya, slow daripada awal. Bila imam slow daripada awal, wa nastaghfiruka, kita baca wa nastaghfiruka. Sebab apa? Sebab doa tu kan. Okey, doa. Jadi kalau imam baca kuat semua, maka kita kena tahu kat mana yang kita kena kita kena baca dan kat mana kita kena amin. Kita kena baca kena amin sampai dekat wa nastaghfiruka, kita start baca dah. Maknanya sebelum tu amin. Allahumma hdini amin wa afini amin wa tawal wa barik li amin wa qini amin. Fa innaka taqdi, kita baca. Walaupun imam kuat, kita baca sekali. Kita baca perlahan lah. Baca. Sampai fa innaka taqdi, imam baca, kita amin balik. Kita yang kena tahu. Jadi yang terbaik, imam buat je lah, makmum slow, aku baca sendiri. Itu yang terbaik. Itu yang kita buat yang terbaik. Kunut nazilah pun sama. Cuma kunut nazilah, kalau dia baca slow, kuat, slow, lepas tu kuat balik, panjang. Kan? Apa? Macam mana? Nuhu a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farriq jamahum. Lama tak baca. Wasallit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wasallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wa ansurna alaihim. Israel hancurkan. Okey. Yang lepas daripada wa nastaghfiruka tu, kita amin sampai habis. Kalau imam baca yang tu dululah. Ada imam tak baca pun nak je lah. Dan terbaiknya baca macam kunut subuh. Cuma sambung. Amin. Tak ada, kita baca lah. Amin. Selawat tu last sekali. Nastaghfiruka wa natubu. Wassallallahu. Yelah. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu tu stop. Baca doa nazilah. Doa apa-apalah. Dengan syarat bahasa Arab. Dan dengan syarat jangan ada bahasa Melayu. Jangan ada bahasa Melayu. Ada bahasa Melayu, batal terus main. Kalau lah kata nak sebut nama negeri, macam mana? Negara. Gaza, kalau bahasa Arab tak apa. Yahud, masih bahasa Arab lagi. Okey lagi. Jangan tiba-tiba je Zionis keluar. Israel Zionis. Habis, batal mayang. Tak ada amin-amin, batal mayang. Imam lah batal. Makmum jangan ikut. Makmum batal sekali. Janganlah jauh-jauh sangat. Bila nak ni? Back to the kembali ke pangkal jalan. Pukul apa dah? Abang Zaidi kata apa? Tadi dia kata dia nak mandi apa semua. Lepas tu nak dia ada call, dia kata 10.45 habis. Suruh habis awal. Ada perbincangan hangat yang nak lakukan. Tak? Macam mana? Okay. Okay. Kita tak habis lagi cerita 4 tadi. Jangan keren gini. Ni beza kuliah maghrib dengan lain-lain. Ni beza dia. Dia lebih pada two way.
Dan dia lebih kepada kadang-kadang sebaris dia baca 2 jam. Dia pergi. Kalau maghrib tak boleh buat gini kan. Tu beza dia. Sebab tu walaupun malam-malam baik tidur, baik main dengan anak malam-malam ni kan. Tapi orang mari juga sebab dia lain sikit kan. Kita bukan buat macam maghrib. Kadang-kadang kitab tu dia habis bawa sampai ke mana-mana, cerita pasal habis cerita. Sebab apa? Sebab ni lah. Okey. Kita empat tadi. Sebaik ingat. Jangan hilang punca. Yang pertama, sujud tilawah. Imam buat, makmum mesti buat. Imam tinggal, makmum mesti tinggal. Dia kuat, masuk gagah, masuk kuat, ketat. Imam buat, makmum mesti buat. Imam tinggal, makmum mesti tinggal. Yang kedua, kunut. Itu yang kunut ni sampai pergi ke Nazilah, sampai pergi Palestin ni. Daripada kunut ni lah. Nak benda lain. Habis sampai ke Palestin. Nasib baik tak kira berapa orang mati, Okey. Kunut, imam buat, makmum boleh nak lawan, iaitu tak buat. Imam tak buat, makmum boleh lawan, iaitu buat. Dengan syarat baca kunut pendek, ataupun baca kunut jangan sampai ketinggalan daripada imam lebih 2 rukun. 2. Maknanya sujud tilawah paling ketat, sujud tilawah paling ketat, kunut paling ringan, paling longgar. Okey. Ada lagi 2. Tahiyat awal dulu. Tahiyat awal, imam buat, makmum boleh tak tinggal? Boleh tinggal. Imam tinggal, makmum boleh tak nak buat? Imam tinggal, imam buat, imam tak buat, imam tinggal, makmum boleh tak nak buat? Tak boleh. Dia cukup 4 kombinasi ni cantik, ngam-ngam. Ya. Imam tinggal tahiyat awal. Sengaja atau tak sengaja tu cerita lain. Tak penting. Yang pentingnya imam tidak tahiyat awal. Makmum boleh tak nak tahiyat awal? Tak boleh. Imam tidak tahiyat awal, makmum mesti tak tahiyat awal juga. Imam tidak tahiyat awal, sama ada lupa atau sengaja, makmum yang tahiyat awal semua batal. Imam tahiyat awal, makmum tak nak tahiyat awal, boleh tak? Boleh. Habis tu macam mana? Tutup mulut. Atau macam mana? Berdiri pun boleh. Berdiri rakaat ketiga. Tunggu je. Apa pasal ni? Tak nak tahiyat awal. Apa pasal? Saja. Boleh. Bukan makruh. Cuma boleh. Tak batal. Jadi tahiyat awal, imam buat, makmum boleh nak tinggal. Imam tinggal, makmum boleh nak buat. Imam tinggal, makmum mesti tinggal. Sebab tu kalau kata, imam tak tahiyat awal, tahiyat subhanallah. Kan biasa, imam tak tahiyat awal, makmum subhanallah, imam, aku terlupa tahiyat awal. Tak apalah, nanti sujud sahwi kan. Tiba-tiba subhanallah, itu jadi gabra tu. Dia kata, imam tak reti. Bukan imam tak reti, kadang-kadang gabra. Jadi, kalau imam tak ada tahiyat awal, ketika on the way untuk bangun tu, masa tu boleh, subhanallah je. Masa dia bangun. Sebab dia mungkin boleh duduk balik. Bila dah berdiri, stop. Kalau dia macam, Allah, subhanallah, boleh. Kita pun cepat tengok. Kutu kelah datang lambat sikit. Mana? Dia tengok live. Husnuzon. Tengok live. Okey, soal lagi. Ini semua ni gangguan belaka. Okey, soalan tahiyat awal tadi, imam buat, makmum boleh lawan, iaitu tak nak buat. Imam tinggal, makmum mesti tinggal. Alright. Yang keempat, sujud sahwi. Imam buat, sujud sahwi last. Imam buat, makmum mesti buat. Imam tak buat, makmum boleh nak buat? Boleh buat. Jadi cukup 4 kombinasi. Sujud tilawah, imam buat, makmum mesti buat. Imam tinggal, makmum mesti tinggal. Kunut, imam buat, makmum boleh tak nak buat. Imam tak buat, makmum boleh nak buat. Tahiyat awal, imam buat, makmum boleh tak nak buat. Imam tinggal, makmum mesti tinggal. Sujud sahwi, imam buat, makmum mesti buat. Imam tinggal, makmum boleh nak buat. Cukup kombinasi. Kalau lawan yang tadi, dia dipanggil jahat bersalahan, batal sembahyang. Lawan yang tadi. Yang lawan lah, maksud lawan lah. Imam tak tahiyat awal, bangun. Makmum pergi tahiyat awal, batal lah. Jahat dia panggil. Batal. Imam sujud sahwi, makmum, aku tak buat salah. Dia yang buat salah. Salah apa pun tak tahu. Imam ni main sujud sahwi. Aku tak nak sujud sahwi. Aku tunggu dia salam. Batal. Jangan lawan yang tadi. Lawan jahat bersalahan. Dan jika tiada mengetahui makmum akan sujud imamnya.
Dan jika tiada mengetahui makmum akan sujud imamnya. Oh, ni yang jenis, ini biasa berlaku ni. Kat Mekah biasa jadi, orang perempuan biasa jadi. Sebab dia duduk jauh, dia tak tahu imam tu nak sujud apa ke, nak rukuk ke. Biasa jadi. Kalau kita semayang sampai belakang-belakang tu kan, tak perasan ataupun kita khusyuk sangat. Imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, rukuk. Khusyuk kan? Boleh jadi kan? Okey, kalau jadi macam mana? Dan jika tiada mengetahui makmum akan sujud imamnya. Dia tak tahu imam sujud tilawah. Hingga mengangkat imam akan kepalanya. Lama dia rukuk lah kot. Subhana rabbiyal azim. Imam sujud, sajada wajhiya lillazi. Sujud. Dia tak perasan. Lepas tu dia imam pun Allahu Akbar. Lepas rukuk sami Allah. Bukan Allahu Akbar. Apa hal ni? Celak mata. Rupa-rupanya imam tadi sujud. Okey. Imam dah angkat kepala. Maka tiada batal sembahyang makmum tu, tak batal. Jadi macam mana? Berdiri je lah, buat-buat macam tak bersalah. Gitu lah. Dah rukuk tadi. Bila imam bangun balik, Allahu Akbar. Dia pun daripada rukuk tadi, bangun. Gitu lah. Yalah, tengok tu nak kita tahu apa malunya aku, malu. Lepas ni tak mari dah sejak ni. Aku pergi sejak lah ya. Tapi tak batal. Sebab dia mana tahu, dia tak sengaja kan. Sedangkan kira imam buat, makmum tak buat, batal kan sepatutnya. Tapi sebab dia tak sengaja, orang perempuan ke kan, tak sengaja, tak tahu, maka tak batal. Jadi terus, kalau imam dah angkat kepala, terus saja ikut imam, iaitu berdiri. Dan jika mengetahui ia akan sujud imamnya, maka tunduk ia bagi hendak sujud. Okey, stop ya kat situ. Kalau dia sedar tu ketika imam masih lagi sujud, itu dia tak ada sebut. Tapi kita sebutkan juga. Kalau dia tadi dia sedar imam dah angkat kepala, ini dia sedar imam masih lagi sujud. Awak asal lama ni. Celak mata. Loh, sujud. Dia wajib sujud. Itu tak ada yang kita. Tapi dia memberi maksud yang sama, tapi tak tulis secara jelas. Wajib sujud. Maksudnya daripada rukuk tu terus ke bawah. Rembah diri terus ke bawah. Tak payah bangun. Dia ada perbahasan lagi kalau nak detail. Asalnya dia rukuk dengan niat untuk rukuk. Kan kita dah bahas sebelum ni. Jika niat nak rukuk mesti rukuk, tak boleh niat nak alik, nak lari pada bola lah apa kan, ingat? Perbahasan tu. Maka kalau lah dia kata anak dia baling bola, dia elak nak rukuk. Alah aku dah tunduk rukuk lah. Dia wajib bangun balik untuk rukuk. Panjang bahas tu. Dalam masalah ni tidak. Maksudnya boleh juga terus. Kerana tuntutan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti itu sangat kuat. Sehingga kan boleh kalahkan yang tadi tu. Boleh kalahkan lah. Boleh kalahkan tadi. Iaitu dia turun dengan niat untuk rukuk, bukan untuk sujud. Tiba-tiba daripada rukuk tu terus dia sujud. Sedangkan asalnya tak boleh. Tapi tuntutan mengikut imam tu jadi kuat sangat. Maka boleh juga terus. Okey, terus. Tapi yang dia nak cerita ni, maka tunduk ia bagi sujud. Nak sujud ni, imam tengah sujud. Tiba-tiba mengangkat imam akan kepalanya. Imam angkat. Dia tak ada on the way. Dia on the way. Macam mana? Okay. Wajib ia kembali. Bahasa sekarang, wajib dia break emergency. Kalau boleh break angin ke. Tengok pakai break apa. Break emergency. Break pula. Break lepas. Jangan break. Tapi apa yang panggil? Break tu habis menerak pula. Dia break lepas. Okey. Jadi dia pun break semampu yang boleh. Jika dah memang tak boleh sangat, tak apalah, nak macam mana, dah tak boleh break, pergilah sujud. Mungkin maksudnya hujung-hujung sangat dah tu kot. Mungkin dah sampai sejengkal lagi. Boleh break tak? Macam saya tak boleh lah. Imam pun Allah, dia pun kalau boleh break, bangun balik. Kalau tak boleh break, tak apalah, sebab dah tak boleh. Tapi kalau duduk atas-atas lagi ni, itu boleh. Break cepat-cepat. Break emergency. Lepas tu mana tadi? Maka wajib kembali berserta imamnya dan tidak boleh sujud. Tak boleh sujud. Kecuali memang tadilah. Memang tak boleh buat apa dah. Sebab momentum tu terlalu tinggi. Momentum. Kan? Tak boleh pergi dah. Pergilah. Itu kita fahamlah diri kita sendiri. Dan, bukan. Dan jika mengetahui, okay. Dan kaifiat sujud ini, cara sujud pula. Cara sujud. Kaifiat sujud ini bagi orang yang sembahyang. Orang dalam sembahyang baca surah yang ada tanda tadi kubah tadi. Dan lainnya bahawa ia takbir bagi tunduk. Dan lainnya kita bahas lagi. Dia sembahyang ni, kaifiat sujud ini bagi orang yang sembahyang, dan lainnya yang kalau tak sembahyang. Maknanya kalau tak sembahyang pun takbir juga. Cuma takbir tu nama takbiratul ihram. Sebab dia tak sembahyang. Yang takbir ni dia panggil takbir intiqal.
Takbir dalam sembahyang. Kan? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allah. Allah tu apa? Takbir kalau dalam sembahyang. Takbir intiqal bang intiqalat. Tapi sunat. Tapi kalau luar sembahyang dan lainnya luar sembahyang. Tengah-tengah baca, jumpa wasjud waqtarib. Ada juga surah Iqra ujung sekali. Wasjud waqtarib tu sujud, sunat sujud. Dia pun takbir juga. Allah. Itu takbir ihram. Okey. Bahawa ia takbir bagi tunduk. Takbir itu bagi tunduk tu maksud dengan niat nak tunduk sujud. Takbir itu niat nak tunduk, nak turun sujud. Dia berdiri pun boleh, duduk pun boleh. Sembahyang sunat pun boleh duduk. Takkanlah sujud tilawah tak boleh duduk kan? Boleh duduk aja. Dia dah baca Quran elok-elok duduk, letak tepi terus sujud. Allahu akbar terus sujud. Boleh lah. Okey. Lepas sujud dan ia mengangkatkan kepalanya daripadanya dengan ketiadaan duduk bagi istirahat. Ini kalau dalam sembahyang. Dalam sembahyang lepas sujud sajadah wajhiya lilladzi. Lepas tu subhana rabbil a'la sunat juga. 3 kali dia imam tak kejap je. Ikut jelah imam banyak itulah yang dapat. Okey. Lepas tu bangun. Masa bangun tu dia khusus atau dia detailkan supaya ingat. Apa dia? Tak ada istirahat. Saya sakit lutut. Tak payahlah cerita sakit lutut. Istirahat ni apa? Duduk dalam sembahyang ada? Duduk dalam sembahyang namanya nama duduk dalam sembahyang adalah duduk iftirash. Iaitu duduk di antara dua sujud. Dia panggil iftirash nama dia. Atau duduk tahiyat awal. Dia panggil iftirash nama dia. Ada duduk nama tawarruk. Tawarruk ni duduk bagi mengiringi salam atau yang kita panggil duduk tahiyat akhir tu. Yang saya ingat tu. Dia panggil duduk tawarruk. Itu dalam sembahyang. Tempat dia adalah sebelum salam. Duduk tawarruk. Duduk iftirash tempatnya adalah tahiyat awal. Duduk di antara dua sujud. Tu. Duduk di antara dua sujud sahwi. Duduk. Duduk tu macam tu jugalah. Iftirash. Duduk bagi orang nak tambah rakaat masbuk. Duduk tu iftirash. Okey. Tawarruk lepas duduk macam tu terus salam. Yang kita panggil duduk tahiyat akhir ya. Ada lagi duduk iqa'a. Ini orang Melayu tak biasa buat, tapi orang Pakistan buatlah. Iaitu iqa'a berdiri dua-dua kaki ni. Ketika tahiyat awal atau ketika duduk di antara dua sujud. Berdiri macam ni kaki. Ada. Dia panggil iqa'a. Tahiyat akhir bukan tak boleh, tak sunat. Dia tetap sunat juga tawarruk. Tapi kalau buat juga iqa'a sah. Duduk macam mana pun sah. Duduk sila, duduk gini sah. Asyhadu an la. Janji duduk. Nak bagi tahu dia sudut sah tahiyat akhir ni. Janji duduk. Dia duduk punggung kat bawah. Duduk ini. Macam ni. Ustaz sakit tak? Saja je. Illallah. Boleh. Duduk situ boleh. Duduk belunjuk boleh. Lepas tu, dia tak sakit pun. Boleh. Terus belunjuk. Letak atas lutut. Boleh. Janji duduk. Bukan mesti sakit je duduk gitu. Duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat akhir. Atau duduk ni. Duduk kerana nak baca tahiyat akhir ni. Macam-macam duduk semua boleh. Atas kursi boleh. Bukan sakit. Dia tak kursi belakang. Masa nak tahiyat akhir, daripada sujud tu, bangun tu, duduk. Boleh. At-tahiyah. Boleh. Duduk macam ni pun boleh. Yang tak boleh, duduk macam Piramli. Itu tak boleh. Macam mana duduk Piramli? Itu tak boleh. Itu nama berdiri. Itu bukan nama duduk. Itu nama berdiri. Itu nama berdiri. Kalau sila, sila duduk. Dia tengok. Ingat lagi cerita tu. Saya ni tengok cerita semua Piramli je, yang lain tak tengok. Sebab tak boleh buat contoh lain. Kita tengok dulu masa kecil-kecil. Besar-besar tak tengok dah benda-benda macam tu. Jadi nak buat contoh cerita payahlah. Nak baca cerita Piramli. Bukan minat sangat Piramli, tak minat pun. Sebab tu je yang tengok dulu. Sekarang tak tengok TV. Tak tengok cerita. Aduhai. Okey. Tanpa duduk. Satu lagi duduk. Namanya duduk istirahah. Istirahah ni tempat dia kat mana? Daripada rakaat pertama nak naik rakaat kedua. Sujud yang kedua tu. Kan nak naik rakaat kedua ni. Kan kita sujud ni. Allah. Boleh terus berdiri, boleh. Tak berhenti pun. Adakah kadang-kadang kita tengok orang atau kita sendiri yang berhenti kejap? Macam mana? Sujud ni. Subhana rabbil a'la. Sujud yang kedua nak naik rakaat ketiga. Allah. Duduk kejap. Pasal tak? Allah dalam 1-2 saat. Allahu akbar. Ada yang Allahu akbar terus. Ada yang Allahu akbar terus. Gitu terus naik. Ada. Semua boleh. Tapi sunat duduk ini. Rakaat pertama nak naik rakaat kedua. Rakaat ketiga nak naik rakaat keempat. Sama juga. Sujud ni. Allah
Allahu Akbar. Tu nama duduk istirahah. Jadi, habislah. Kita tengok ni. Jadi, ketika sujud tilawah, sajadah wajah lilladhi baca tu, nak bangun ni. Nak bangun untuk berdiri kan? Tak ada duduk istirahah. Tak sunat. Sedangkan, rakaat pertama nak naik rakaat kedua, sunat duduk istirahah. Rakaat ketiga nak naik rakaat keempat, sunat duduk istirahah. Rakaat kedua nak naik rakaat ketiga, tu tak awal. Istirahah apa? Rakaat kedua nak naik rakaat ketiga kan tak awal kat situ. Duduk iftirash. Bagi laju-laju sikit dah jeng. Sunat jugalah, tapi bukan istirahah. Namanya iftirash. Sunat pula jenis abad pula tu. Yang sunat istirahah, hay'ah saja. Jadi, bangun tu macam mana? Macam ni, angkat kepala. Kan? Cara-cara bangun untuk mudah. Angkat kepala, angkat kaki dulu, baru angkat tangan. Angkat kaki, angkat lutut. Angkat kaki pula. Itu gimnastik. Bukan, itu gimnastik. Angkat lutut. Angkat kepala, angkat lutut, baru angkat tangan. Itu mudah cara bangun. Duduk istirahat tu kalau duduk ikut boleh tak? Boleh, tapi kalau berhenti baru jadi istirahat. Kalau sekadar transit tak jadi. Guna istilah. Transit lah, macam mana? Dia duduk, Allahu Akbar. Dia macam berhenti, tapi tak ada berhenti, tak ada tamakninah. Tak ada 1-2 saat berhenti kat situ. Dia panggil transit, itu nama tak berhenti. Habis lah. 20%. Tuan penasihat, 20% tinggal. Kita nak habis dah, dekat dah, nak habis dah ni. Sebab 20% lah. Ada lagi 20% yang bateri ya. Tuan penasihat 20%. Jadi kalau duduk ikaat, tak ada masalah. Cuma duduk tu biar dia tamakninah 1-2 saat. Agak-agak lah, 1-2 saat tu cakap je. Kalau dia duduk ikaat, tapi tak ada tamakninah kat situ, dia panggil tak duduk istirahat. Sekadar tu ajalah. Okay. Jadi untuk mudah ketika sujud sujud tilawah tadi, nak bangun tu, untuk mudah untuk tak nak buat istirahat tadi, angkat kepala, angkat lutut, angkat tangan. Boleh buat. Angkat kepala, angkat lutut dulu, tangan jangan angkat. Jadi dia jadi gitu sikit. Okey. Boleh juga. Ni bagi orang sihat lah kot. Ni yang tadi orang tak apa-apa nak sihat. Sebab dia kuat, dia jadi kuat kalau angkat macam tu. Orang yang dah sihat, angkat kepala, angkat tangan, angkat lutut. Yalah. Bangun angkat lutut. Tapi dia terpaksa pakai kekuatan mana tu? Belakang ni kot. Jadi kalau angkat kepala, angkat lutut dulu, dia pakai kekuatan lain. Sini kot. Sini. Dia kat punggung tu, dia pakai kekuatan mana? Kalau dengan lutut, angkat kepala, angkat tangan, angkat lutut, dia pakai kekuatan sini. Dia jadi macam, kalau jadi macam nak, dan peha. Peha. Sebab kita nak bangun, kalau kita letak tangan, kan, macam mana nak cakap? Kan? Senang angkat sebab kita letak. Sebab tu kita bila nak bangun, kita, letak balik ke depan angkat. Sebab bila ada tangan menampung. Tapi kalau kita angkat kepala, angkat kepala, angkat tangan, angkat lutut, macam ni, apa yang menampung? Semata-mata dengan body, muscle yang dekat peha, dengan pinggang sikit. Kalau yang setengah selit dia habis. Kita memanglah ngaji kita masuk habis. Kita masuk habis, perubatan apa semua kita masuk. Kita masuk semua. Kita selit semua. Jadi kalaulah senang bangun, memang angkat kepala, angkat lutut dulu supaya kekuatan yang nak guna peha sikit, tangan ni sikit, bahu ni sikit. Jadi cantik je bangun tanpa duduk istirahat. Tapi kalau nak duduk juga tak batal, tak ada apa. Cuma tak disunatkan. Tak batal. Dan kalau sakit, lagi jangan sembang. Habis kalau orang sakit jangan sembang. Dia nak berguling macam mana pun tak batal lah. Jadi sakit. Orang cerita normal, dia cerita sakit. Tak sedap lah ustaz cakap, orang muda-muda kalau orang tua lah. Orang cerita normal kau cerita. Orang tua. Dah orang tua tak payah. Nega sambil berguling-guling mayang ni. Sah juga. Dah sakit. Kan? Faham? Istirahat kali lama boleh jadi batal tak? Boleh jadi batal. Duduk istirahat lama ni, batal dia lama baru batal. Selama duduk seperti duduk di antara dua sujud, duduk di antara sujud batal. Berapa lama? Begitulah duduk istirahat kalau lama itu. Berapa? 10 saat lebih kurang. Kadar bacaan tahiyat. Maka dengan duduk lama kadar bacaan tahiyat, lama tu lebih kurang 10 saat, pada tahiyat awal, pada duduk di antara sujud batal.
11 saat batal. Itu pun letak je saat tu. Macam tu juga duduk istirahat. Itu bukan duduk istirahat. Itu istirahat betul. Itu istirahat sampai 11 saat mu duduk kat situ. Kau buat apa? Ni bukan transit lagi ni. Imam baca panjang kan. Oh, dia nak ambil sikit kat bawah kan. Lebih batal. Lebih yang tadi lah. Nak berhenti kat mana ni? Oh, sikit lagi. Dan bermula rukunnya bagi yang sembahyang itu niat serta takbir. Kalau luar sembahyang. Dan bermula rukun bagi orang yang sembahyang. Maksudnya, orang yang sembahyang tu maksud, sujud dia tu tak sembahyang lagi. Dia nak sujud baru nak sembahyang. Maksudnya, dia panggil sujud tu termasuk dalam sembahyang lah. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'ita masusah. Itu ta'rif. Dan bermula rukunnya bagi orang yang sembahyang itu. Di luar sembahyang. Jatuh. Jatuh. Rasanya jatuh. Sebab takbir niat tu. Tahu. Tapi rasa tak juga. Jatuh pun boleh juga. Tapi kalau tengok pada dobek, tak ada jatuh. Tak ada jatuh. Maknanya boleh lagi tanggung. Selagi boleh tanggung, janganlah kita kata jatuh. Yang tu lah. Jatuh tak jatuh? Tak, jatuh apa benda pula? tak tersalah cetak, tersalah tu, tersalah ni, jatuh lah. Tak, masih boleh lagi. Dan bermula rukunnya bagi orang sembahyang itu. Yalah, boleh juga kalau kita kata di luar sembahyang. Tapi bagi orang sembahyang itu, kalau tengok tanggung kepada dengan dia tak sembahyang. Bila dia baca, dia kena sembahyang lah, sebab nak sujud. Maksud sembahyang tu adalah ta'rif sembahyang. Aqwalun wa af'alun. Perkataan, perbuatan dan perbuatan. Muftatahatun bitakbir, yang dimulakan dengan takbir. Wa muhtatamatun bitaslim, dengan diakhiri dengan salam. Bisyara'ita makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Jadi, kalau dia nak sujud tilawah, dia kena sembahyang. Jadi sembahyang kena sempurnakan ta'rif, iaitu takbir, salam, yang tu lah, yang semua tu. Dia boleh tanggung di situ. Tapi kalau nak kata di luar, memang jelas terus kalau sebut jatuh tu rukun bagi orang yang di luar sembahyang. Oh, memang lagi terbaik lah, maksudnya terus faham. Cuma selagi boleh tanggung, kita tanggung dulu lah. Tok Guru tak bagi dobek, kita tak dobek. Serta niat takbir, niat takbir, nawaitu sujudat tilawati lillahi ta'ala. Tak pernah dengar? Nawaitu, bukan usalli. Nawaitu. Dia sujud tu nawaitu. Nawaitu sujuda. Tak, bukan. Nawaitu sujudat tilawah. Bukan li ya. Nawaitu sujudat tilawah. Maksudnya masuklah. Masuk. Nawaitu sujudat tilawati lillahi ta'ala. Tahu bahasa Melayu lah. Payah. Saja aku sujud tilawah. Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian sujud. Lepas sujud dan salam. Lepas sujud bangunlah. Kemudian daripada duduknya dengan ketiadaan tasyahud. Apa cerita? Tu. Apa cerita? Tak tasyahud. Tasyahud tu tasyahud baca ke tasyahud duduk? Habis salam dalam sujud. Kita sebut baca, mana duduk tak sebut? Tak sebut duduk. Dia kata lepas sujud salam. Kemudian tu. Okey. Kemudian daripada duduknya, selepas duduk dengan ketiadaan tasyahud. Okey. Betul. Tapi betul. Okey, jadi maknanya tak payah baca tasyahud, terus salam. Jadi maknanya rukun dia ada niat, takbiratul ihram, bukan takbiratul ihram, sujud, duduk, salam. 5. Tambah lagi satu lagi, tertib. Standard lah, tertib tu mesti ada kan. Nanti kan dia salam dulu baru macam ni tertib. 6 lah. Jadi 6 lah rukun. Rukun sujud tilawah ada 6. Okey. Dan syaratnya, sekejap. Ni dah habis dah ni. Ada satu benda lah tertinggal. Okey, biarkan.
Dan syaratnya seperti segala syarat sembahyang. Apa dia? Menghadap kiblat, ada wudu, semua. Suci pada najis, tutup aurat, semua. Macam sembahyang. Bukan aja sembahyang, memang sembahyang. Sembahyang apa tak ada rukuk? Dia ambil hukum sembahyang. Hukum sembahyang. Dan bahawa panjang perceraiannya. Dan bahawa panjang perceraiannya pada uruf. Tidak ada. Jatuh lagi tak? Satu lagi. Yang ini. Dan bahawa panjang perceraian. Dan bahawa tiada panjang ceraian. Itulah macam jatuh lagi lah. Kenapa tak ada? Tak ada dobit. Ini seperti masih boleh tanggung lagi. Selagi boleh tanggung, kita tanggung. Jangan jangan ubah, jangan dok main la'allah sawab. Biasa dengar la'allah sawab. Jangan dok sikit-sikit la'allah sawab. La'allah sawab. Jangan gitu. Alaikum. Biasa dengar. Lepas ni pakak-pakak pergi tanya Pak Loh, apa benda kita cerita ni. Jangan sikit-sikit la'allah sawab. La'allah sawab. Sikit-sikit muharakah, sikit-sikit muharakah, sikit-sikit cegai, sikit-sikit cegai. Jangan gitu. Kita boleh tanggung, kita tanggung lagi. Dia maksud ini, syaratnya seperti syarat sembahyang. Dan bahawa panjang perceraiannya pada uruf, itu tak boleh. Itu syarat. Syaratnya jangan panjang. Tapi maksudnya, dia kata syaratnya seperti syarat sembahyang. Iaitu tak boleh dedah aurat. Tak boleh. Maksud menutup aurat. Dan juga tak boleh panjang perceraian. Maknanya panjang perceraian itu adalah menceritakan tentang itulah syaratnya. Cuma panjang ke? Tak boleh panjang. Tapi panjang tu sebagai poin dia. Dia boleh tanggung di situ. Bahawa panjang perceraian pada uruf. Panjang perceraian pada uruf itu adalah syarat. Iaitu jangan panjang. Iaitu jangan panjang. Dan antara baca ayat itu dan ianya dan antara baca ayat itu. Jangan panjang. Dia antara baca ayat yang ada tanda kubah tadi dengan sujud, jangan panjang pada uruf. Kalau panjang, tak ada sujud dah. Panjang pada uruf tu berapa banyak? Senang aja. Kalau bab sembahyang bila sebut panjang, 2 rakaat. 2 rakaat. Kalau dia sudut perkara yang membatalkan, bercakap ke apa? 6 patah perkataan, kan? 6 patah. Dari sudut masa kalau uruf je bab sembahyang je, 2 rakaat. Jadi maknanya 2 minit lah lebih kurang. Jadi baca lebih 2 minit, tak ada sujud dah. Baca tak sampai 2 minit lagi, boleh sujud. Sujud tilawah ni kan baca Quran di luar ni, baca jumpa ayat. Alamak, aku tak ada wuduk. Kalau dia tengok je Quran, dia baca, oh tak dah sampai ayat, tak ada wuduk, tak boleh. 2 minit dari sekarang. Pergi ambil wuduk cepat. Okey, 1 minit setengah. Allahu Akbar, sujud boleh lagi. Tapi turun-turun terpijak tai ayam pula, basuh. Allah 2 minit 5 saat, tak boleh lah sujud. Tu maksud dia. Okey. Dan ianya seperti sembahyang pada segala rukunnya dan sunatnya. Apa rukun? Rukun sujud tilawah tadi apa dia? Takbir, kan? Takbir rukun kan? Takbir tu apa? Allahu Akbar. Sama macam sembahyang, Allahu Akbar. Sunat dia, angkat tangan kan? Takbir sembahyang biasa kan angkat tangan? Macam tu juga masa takbir sujud tilawah. Macam tu. Dan sunatnya. Lepas tu apa lagi rukun? Turun sujud. Masa turun sujud, kalau sembahyang biasa ada tak Allahu Akbar? Masa turun sujud. Ada ke tak? Tak ada. Sujud sawi apa ni? Cerita berdiri ni. Ini cerita pasal sujud ni tak ada. Sujud tilawah. Ayat bagi baca tengok ni. Dan ayatnya, ayat sujud dan ayat. Soalan sekarang ni, lepas Allah tu memang rukun lah. Allahu Akbar. Nak sujud lah ni. Ini rukun seterusnya nak sujud. Ada tak disunatkan dengan Allahu Akbar? Dan nak tahu ada sunat ke tidak, tengok sembahyang biasa. Ada ke tidak? Ada orang kata ada. Sebenarnya ada ke tidak? Tak ada. Ada? Memanglah ada. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Itu i'tidal. Itu i'tidal ke sujud. Ini takbiratul ihram ke sujud. Itu ya. Tak faham dapat orang punya kerut saja nak biar dia lama. Faham dah dia punya kat mana tu. Nampak kat atas tu. Naik. Saja nak biar sikit lama sikit pun nak beritahu. Jadi okey, masbuk macam masbuk. Imam sujud, makmum takbir.
Allah, kan? Imam sujud ni. Mana tak dapat rakaat lah. Tapi nak masuk juga semayang. Allahu Akbar. Imam sujud. Makmum nak kena sujud lah kan? Ke boleh duduk diam? Duduk diam batal lah, kena sujud lah. Masa sujud tu ada tak Allahu Akbar? Tak ada, sama lah, tak ada. Jadi Allahu Akbar, terus sujud. Kalau baca juga tak apa. Bab sunat-sunat ni senang jadi. Semua memang on aja. Sebab bab sunat kan? Kita tak bila lah sujud tilawah baca Quran yang luar semayang. Bila lah? Tak ingat. Tengok, walaupun dia mari lambat, dia ketua kelas, jangan main. Dia selalu buat sampai dia ingat, dia baru lepas buat. Kita sampai tak ingat bila lah kali aku baca Quran lepas aku sujud. Tak pernah. Tu jangan main dengan Mas Edi. Jangan. Dia nampak je tidur. Dia macam tak kenali. Tidur, tanya semua boleh jawab. Kita tak dikenali. Sebab tu kita beza dengan Mas Edi. Itu beza dia. Okey. Okey, turun. Baca pun tak ada masalah. Turun, sujud, lepas sujud nak duduk tu ada Allahu Akbar. Ada. Kan lepas sujud kan angkat tangan Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar. Jadi tu kan? Macam mana kan? Allahu Akbar. Terus. Itulah. Dia Allahu Akbar. Terus. Okey. Samalah sunat-sunatnya sujud. Samalah sujud rukun. Dia kata syarat-syarat sama. Sujud berapa anggota? 7. Dahi boleh lapik tak? Tak boleh lapik. Satu. Ada tamak nina. Hidung wajib kena? Tak wajib kena. Macam tu lah. Baca apa? Subhana rabbiyal a'la juga. Lepas tu tambahlah kalau nak tambah yang lain-lain. Apa semua sama. Tangan duduk macam mana? Sama. Kaki duduknya semua sama. Okey. Dia ada sebut kat bawah tu nanti. Dan sunat pun sama juga. Ya, sunat sujud pun sama. Dia ada sebut kat bawah nanti. Malah ada khilaf yang disebut kat bawah. Kat bawah tu nanti ada khilaf. Yang kata Allahu Akbar tadi. Kat bawah ni. Lepas sujud syukur. Selepas sujud syukur, dia akan terangkan sekaligus. Dan diulangkan sujud. Habis dah ni. Dan diulangkan sujud dengan berulang bacaan ayat sejadah itu. Gila tu. Kalau contoh luar semayang. Baca. Sampai Allahu Akbar, sujud, duduk, salam, baca lagi. Biasa Mas Zaidi lah, lepas subuh dia tak balik rumah. Lepas subuh dia terus duduk intikaf. Dia baca banyak, biasa dia buat gitu lah. Jadi lepas baca jumpa ayat sajadah Allahu Akbar, surah Al-Hajj. Al-Hajj ada 2 kat situ. Allahu Akbar, dia sujud, lepas tu dia sambung lagi baca. Ingatkan lagi kerja dah. Kerja tu semua dunia dia kata. Akhirat yang penting, dia sambung baca. Jumpa surah Al-Hajj satu lagi. Allah Akbar sekali lagi. Ataupun dalam semayang sama juga. Berdiri duduk baca surah apa, baca panjang. Jumpa sunat sujud. Bangun. Tiba-tiba jumpa satu lagi. Sunat sujud sekali. Itu biasa semua Mas Zaidi. Kita memang tak buat. Itu kalau panggil dia tersujud lah. Bagi salah tu. Abang tadi. Alam jadoh. Itu lain. Maksud bahaya tak masuk. Dengar. Bahaya betul lah. Wallahu a'lam bishawab. Dan demikian lagi sunat sujud syukur. Berhenti kat situ. Kita sedang tasbih kafarah subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa sen?